A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. Kita masuk surah baru, surah Al-Adiyat. Surah Al-Adiyat. Surah ni surah Makkiyah. Apa mana surah Makkiyah? Turun sebelum hijrah. Dan surah ini dinamakan surah Al-Adiyat sebab perkataan Al-Adiyat di ayat yang pertama. Dia tak ada kelebihan apa-apa, melainkan kelebihan secara umum sebagaimana kelebihan Al-Quran, iaitu sebagai hudan, sebagai syifa, sebagai rahmat. Jadi setiap ayat dalam Quran mesti ada hudan, petunjuk, mesti ada syifa dalam bentuk rawatan, dan juga ada rahmat Allah. Okey, kita tengok ayat pertama. Wal adiyat. Wal adiyat daripada perkataan al-udwu. Al-udwu. Al-udwu makna al-jaryu. Al-jaryu as-sari'. Al-jaryu as-sari'. Jaryu apa dah? Lari. Lari? Daripada jara. Jara fi'al madhi, kalau mudhari' yajri. Yajra ni kita biasa jumpa dalam Quran, tapi bukan ya Allah ta kan, tajri min tahtihal anhar kan, itu apa makna? Mengalir. Kalau sungai anhar, sungai tajri dia panggil mengalir, tapi kalau kapal tajri belayar. Kalau sedekah tajri berterusan. Jadi jariah tu daripada perkataan jarah yajri, sedekah yang pahala dia mengalir je. Okey. Jadi kalau al-udwu makna apa? Al-jaryu lari, tambah satu lagi sari' laju. Ini dalam bahasa Arab dia panggil ismu fa'il. Al-adi, yang berlari kencang. Kalau perempuan, al-adi lelaki. Kalau perempuan, al-adiyah, makna dia yang berlari. Kalau satu, kalau banyak, ramai, inilah. Ini dipanggil apa ni? Jamak muannas salim. Makna yang berlari kencang. Apa ni? Apa dia yang berlari kencang ni? Kuda? Kuda ku berlari kencang. Dalam tafsir dia, terjemah apa? Ada dua tafsir. Pertama, unta. Unta. Yang kedua, Utama Melayu je, slow.
Jadi ulama beza pendapat sebab al-adiyat bukan perkataan unta, bukan perkataan kuda. Kalau unta apa dia dalam bahasa Arab? Jama ke ibil? Jama ke naqah? Tiga-tiga. Kalau saya sebut 5 pun 5-5 kan. Dia al-ibil, unta. Umum. Betina ke jantan dia panggil ibil. Tapi kalau sebut al-jamal, unta, jantan. Kalau unta betina, naqah. An-naqah. Ini unta betina. Kisah apa ni pasal naqah? Nabi Saleh kan? Wa naqatallahi wa suqyaha. Okey, kalau kuda pula apa dia? Ada bahasa Arab. Hisan ataupun al-khail. Jadi perkataan unta pun tak disebut, perkataan kuda pun tak disebut. Sebab tu ulama beza pendapat. Al-adiyat makna apa? Berlari kencang. Apa dia? Ada kata unta, ada kata kuda. Antara dua ni, yang mana lebih kencang? Kuda. Tapi sebab ni surah Makkiyah, dia peperangan. Biasa kuda diguna bila? Masa dalam peperangan kan? Bila wajib berperang dalam Islam? Masa kat Mekah ke masa di Madinah baru wajib? Masa? Di Mekah tak wajib berperang? Ada tak peperangan? Zaid, di Mekah ada peperangan tak? Masa Nabi berdakwah 13 tahun di Mekah. Tak ada. Jadi peperangan bila bermula? Di Madinah. Peperangan pertama apa dia? Badar. Yang kedua? Yang ketiga? Al-Ahzab. Sebenarnya bukan sana. Ingat semua, tak ingat. Okey, peperangan bermula di Madinah. Jadi surah ni surah apa ni? Jadi pendapat mengatakan al-adiyat yang berlari kencang bukan kuda. Sebab bila sebut kuda berkenaan dengan jihad, peperangan. Sedangkan masa Makkiyah tak ada lagi jihad. Sebab tu dia kata unta. Faham? Sebab tu dia kata unta. Ya. Unta ni berlari bila ni? Dia biasa orang Mekah guna unta bila? Kebiasaannya masa daripada Arafah ke Muzdalifah, kemudian ke Mina. Biasa dia guna unta ni. Jadi unta daripada Arafah berjalan laju ke Muzdalifah, kemudian ke Mina. Okey? Jadi kalau nak terjemah apa? Ada demi unta-unta yang berlari laju. Dan pendapat yang satu lagi, pendapat paling kuat lah, iaitu al-adiyat kuda. Habis orang kata ini surah Makkiyah, kuda ni berperang tu masa di Madinah. Jawapannya ialah sebenarnya orang Arab ni dah biasa guna kuda zaman jahiliah lagi. Mereka dah biasa berperang, dan bila berperang menggunakan kuda. Bukan soal bila mula berjihad, tak. Kuda dah lama digunakan oleh orang Arab dalam peperangan. Jadi pendapat paling kuat ialah kuda-kuda yang berlari. Ini lagu siapa ni? Sudirman. Syarifah ini. Kuat ingatan tak? Ada tanah Muslim. Berlari kencang. Tabha. Tahu apa dia? Dia bila kuda lari kencang, dia keluar suara. Suara tu dengar-dengar tapi macam tak keluar, tapi cuma dengar. Mendengus. Dhabha mengeluarkan suara.
Apa maksud? Apa yang Allah nak bagi tahu? Sebenarnya Allah bersumpah ni demi kuda-kuda. Allah bersumpah. Apa yang Allah nak bagi tahu? Yang tersiratnya apa? Dia kita boleh tafsir dua lah. Satu, orang beriman bila dia nampak matlamat dia syurga, dia akan buat sesuatu dengan segera. Dia tak akan buang masa. Kuda bila nak berperang, dia buang masa tak? Lengah-lengah tak? Tak. Maka orang beriman pun macam itulah. Bila nak kejar syurga, fastabiqul khairat. Mereka berlomba, wasari'u. Mereka tak akan buang masa. Dan sama juga orang yang sebaliknya cintakan dunia, pun dia akan berlari kencang macam kuda kan. Dia akan kejar-kejar dunia sampai apa? Hatta zur. Dah belajar kan? Jadi dua-dua, kejar akhirat ke kejar dunia, semuanya macam kuda berlari kencang. Okey? Dan kencang tu laju sangat sampai mengeluarkan tabha. Tabha suara, mendengus. Okey. Fa. Maka al-muriyat. Kuda-kuda lepas dia berlari kencang, dia mengeluarkan, menyalakan qadhan, percikan api. Makna apa tu? Menunjukkan lagi dan lari laju, kemudian keluar api. Kat mana keluar api ni? Kat kaki. Kenapa? Macam mana kuda kaki boleh keluar api? Dia tapak kaki dia ada besi kan? Bila tu? Bila terkena batu. Kenapa terkena batu? Sebab dia lari laju sangat. Okey? Falmuriyat, kuda-kuda yang berlari kencang sehingga menyalakan percikan api. Kemudian falmughirat. Lalu kuda-kuda menyerang. Mughirat, igharah, menyerang. Subha, waktu pagi. Subha, waktu pagi. Ataupun waktu fajar. Sama? Apa yang Allah nak bagi tahu ni? Kuda yang berlari kencang sampai mengeluarkan api, dan kemuncaknya apa? Bila kuda berperanglah kan. Kemudian dia pilih pula waktu yang terbaik. Sebab bila berperang pasti tujuan nak apa? Nak menang. Bila nak menang kena ada strategi. Jangan buang masa, kena cepat. Kemudian yang kedua, waktu yang sesuai. Bila waktu sesuai kalau nak serang? Waktu musuh belum tidak bersedia. Bila tu? Pagi. Kalau malam tak sesuai, mungkin musuh tidur tapi tak nampak pula. Tapi subuh dah mula nampak kan. Tapi musuh tu mungkin masih tidur ataupun tengah bangun tidur, mamai. Masa itulah dia tak bersedia, waktu terbaik. Nak bagi tu apa tu? Bila nak merancang, nak buat yang terbaik, mesti ada perancangan dari segi strategi dan juga masa yang sesuai. Sebab itulah kalau nak buat amal soleh yang terbaik, bila waktu yang paling baik? Amal soleh. 1/3 malam. Itu kalau salat malam. Tapi kalau nak yang melibatkan orang ramai, pagi. Nabi kata, barakatu ummati fi bukuriha. Apa makna dia? Barakat. Apa makna barakat? Kebaikan yang banyak. Satu lagi. Berterusan.
Kebaikan yang banyak dan berterusan bagi umatku ialah fi bukuriha, di waktu pagi, di awal pagi. Jadi nak buat apa-apa kebaikan, buat waktu pagi. Jangan tunggu tengah hari ataupun petang. Sebab apa? Bila dah petang dah penat, dah letih, jadi kebaikan pun tak dapat buat banyak. Okey? Satu, jadi Nabi bila nak serang musuh waktu pagi sebab masa tu musuh mereka belum bersedia. Jadi macam ambil peluang tak? Ya, sebab peperangan tu adalah Nabi kata apa? Al-harbu khid'ah. Peperangan itu adalah tipu daya. Mesti ada strategi. Al-harbu khid'ah. Jadi boleh tak menipu dalam peperangan? Boleh. Okey? Yang kedua, sebab kedua, kenapa Nabi serang waktu pagi? Sebab Nabi nak pastikan kaum yang Nabi serang tu adalah bukan orang Islam. Macam mana cara dia? Kenapa waktu pagi? Bila Nabi tunggu waktu subuh, tak ada azan subuh. Bila tak ada azan subuh, makna kawasan tu bukan orang Islam. Baru Nabi serang. Kalau ada azan subuh, orang Islam, Nabi tak akan serang. Okey? Boleh Jadi kita kalau nak serang musuh, kena waktu jadi kena bangun subuh lah. Okey. Kemudian apa lagi? Fa'asarna. Lalu asarna apa dah? Asarna dia terjemah apa tu? Menerbangkan. Lalu ini nun, bukan nun alif ni kan? Baik. Bukan nun alif kan? Nun saja kan? Sebab apa? Ini nun niswah dia panggil. Balik pada ni, kuda-kuda. Lalu mereka ni kuda lah. Ia menerbangkan. Bila dah laju sangat dia akan terbangkan apa? Dengannya naka'a debu. Strategi tak? Bila lari kencang sampai debu naik. Strategi tak? Yalah, sampai musuh tak nampak kita. Kemudian kemuncaknya apa? Fawasatna. Lalu wasat. Pernah dengar tak wasat? Tak pernah. Wasatiyah? Pernah. Sama lah tu. Perkataan sama lah. Apa makna wasatiyah? Wasatiyah tengah. Ada tak dalam Quran perkataan wasat? Ada. Surah apa? Dia kalau biasa selalu khatam, dia ingat surah apa. Tapi kalau khatam masa kecil, lepas tu tak khatam-khatam, tak tahu. Ya, yang berumur ni mungkin banyak kali khatam kok. Ingat tak surah apa? Wa kadzalika, surah Baqarah kan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Allah kata apa? Wa kadzalika. Cuba terjemah. Dan begitulah ja'alnakum. Kami telah jadikan kamu ni umat Nabi Muhammad lah, iaitu ummatan, satu umat, wasatan, yang pertengahan. Apa maksud? Sederhana. Apa maksud? Mana kalau solat 5 waktu, dia solat 3 je, ataupun macam mana? Boleh bagi contoh?
Manakala pertengahan ni dia tak melampau sangat dan tak cuai ataupun tak abai. Cuma nak faham macam mana tu contoh. Kan kerajaan dulu dasar dia wasatiyah kan? Faham tak kerajaan wasatiyah? Dia wasatiyah ialah buat apa yang Allah suruh, tinggal yang tanpa tambah, tanpa kurang. Itu wasatiyah lah. Ada orang melampaukan. Dia, Nabi kata zikir 100, dia zikir 1000. Itu bukan umatan wasatah. Melampau. Ada orang pula, dia bukan melampau tapi cuai. Nabi kata zikir 100, dia zikir 1 je. Macam 3 orang sahabat yang tanya Aisyah, bagaimana ibadat Nabi kan? Maka 3 orang ni buat kesimpulan. Ada seorang dia kata apa? Dia tak nak kahwin. Sebab kahwin ni mengganggu dia kan? Seorang lagi dia kata dia puasa dah nak puasa setiap hari. Sebab Nabi puasa selang kadang-kadang puasa, kadang-kadang berbuka. Tak apalah dia Nabi. Aku ni banyak dosa, kena puasa berterusan. Seorang lagi kata apa? Nak bangun malam, tak nak tidur. Sebab dosa dia banyak kan? Jadi solat dia mesti lebih pada Nabi. Itu ummatan wasatah ke ataupun melampau? Melampau. Lawan melampau apa dia? Yang tu nak bangun solat malam sepanjang masa. Yang ni pula tak bangun langsung. Itu dia panggil umat yang cuai. Okey? Jadi apa maksud ayat ni? Fawasatna. Lalu? Iaitu kuda-kuda itu wasat. Berada di tengah. Berada di tengah-tengah. Musuh, jamaah barisan musuh. Dengannya jamaah kumpulan musuh. Apa maksud dia? Allah nak bagi tahu apa ni? Menyerang dengan berani. Jadi kalau pergi sampai ke tengah-tengah tu berdepan dengan musuh, makna kuda tu berani. Kalau penakut dia serang daripada mana? Daripada hujur, daripada tembok kan. Okey, itu Allah bersumpah dengan 5 sifat kan. 5 sifat kuda. Berlari kencang sehingga keluar suara, mengeluarkan percikan api, menyerang waktu subuh dan mengeluarkan debu dan berada di tengah-tengah. Kan? Itu 5 sifat kuda yang berani. Jadi apa pengajaran daripada sumpah ni? Daripada sumpah dan 5 sifat kuda ni. Apa pengajaran? Kalau kita nak buat kebaikan, kena buat sungguh-sungguh, kena ada perancangan. Jangan buang masa walaupun 1 saat. Betul tak? Kalau peperangan, kita terlewat 1 minit boleh kalah. Terlewat setengah minit boleh kalah. Dan kita ni, Allah bagi masa berapa lama? Umur kita ada berapa lama? 60 hingga 70. Lebih kurang 60 hingga 70. Banyak tak masa? Lama tak? Lama ke sekejap? Sekejap. Sekarang kita rasa lama, tapi bila mati rasa? Rasa macam tak cukup. Sebab apa? Sebab masa yang ada kita buang. 1 jam, 2 jam, setiap hari kalau kumpul semua, 3 hari, 3 jam kita buang masa. Kalau campur kali 30 tahun, berapa umur kita dibuang dalam benda yang sia-sia. Jadi kalau kita tahu matlamat, kuda ni apa matlamat dia? Nak menang. Menang untuk apa ni? Untuk tegakkan agama Allah. Jadi kuda ni berakal ke tak? Sebab tu ulama kata, kalau kuda yang tak berakal pun sanggup berani dan korbankan nyawa dia demi untuk agama Allah, takkanlah manusia yang berakal boleh berfikir tak ada masa untuk agama Allah. Mana lebih teruk pada kuda. Lepas tu kita pula banyak buang masa kan. Buat apa-apa kebaikan, slow, tunggu je.
Makna kuda tak buang masa. Sampai bila kita tak akan menang. Jadi ambillah pengajaran daripada kuda. Jangan beli kuda, ambil pengajaran je. Banyak tak orang beli kuda tapi perangai tak macam kuda. Dia pula jadi hamba kuda kan. Habis masa, habis duit untuk kuda dia. Okey, bila Allah bersumpah ada message Allah nak sampaikan. Apa yang Allah nak bagi tahu? Inna sesungguhnya insan manusia li rabbihi kepada Rabb apa dia? Penciptanya. Lakanud. Ada berapa huruf penegasan di sini? Inna. Satu inna. Yang kedua? Lam. La. Lam ada berapa? Li Rabbi ni huruf jar, bukan huruf penegasan. Yang ni ni. Jadi dua penegasan. Bila dua penegasan menunjukkan apa? Penting. Benda yang Allah nak bagi itu sangat besar dan penting. Apa dia? Sesungguhnya manusia terhadap penciptanya sangat-sangat kanud, ingkar. Sangat ingkar. Tengok Allah guna perkataan Rabb. Allah tak kata innal insana lillahi. Kenapa Allah guna perkataan Rabb? Apa maksudnya? Kenapa Allah guna perkataan pencipta? Beza tak ayat? Manusia dengan Allah sangat kufur. Yang kedua, manusia dengan penciptanya sangat kufur. Beza tak? Apa beza? Maknanya lebih kuat. Lebih kuat yang mana? Yang li Rabb dengan penciptanya. Kuat dari segi apa? Nampakkan kita ni sebenarnya tak ada apa-apa pun. Ada zat yang mencipta kita. Sangat hina orang yang mengingkari penciptanya. Kalau mengingkari Allah, Allah bukan makna pencipta. Allah ialah Tuhan yang disembah. Dengan mengingkari pencipta dia yang bagi rezeki, yang mana lagi nampak jahat. Rabb, gedebeh. Gedebeh bodoh sombong kan. Mana dia derhaka kepada Muhammad, derhaka kepada bapaknya. Muhammad tu bapak dia Muhammad. Tapi ayat mana yang lagi menunjukkan dia tu keras kepala? Bapak. Boleh faham? Jadi Allah nak beritahu manusia ni sangat tak patut ingkar kepada Tuhan. Kenapa? Sebab Allah cipta dia, Allah bagi makan, Allah bagi sihat, tiba-tiba lawan. Lawan jiran dengan lawan bos. Beza tak? Beza kan? Berapa ramai ni manusia yang ingkar pada Tuhan? Berapa ramai? Berbilion. Tak, peratusnya. Oh. 99 daripada 100. Ada satu lagi riwayat. 999 daripada 1000. Yang lawan ni kanut. Lawan pencipta, Allah bagi makan, dia lawan. Allah bagi sihat, dia lawan. Dalam 1000 ada 999. Maksudnya 99.9% orang melawan Tuhan. Sama juga Allah kata apa? Wa qalilun min ibadiyya asy-syakur. Dan kanut lawan dia syakur. Kanut juga makna dia kafur. Kafur makna dia kufur. Jadi Allah kata apa? Wa qalilun, sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Inilah sedikitnya ialah 1 daripada 1000.
Okey. Kemudian manusia sedar tak bahawa dia sendiri tengah kufur, tengah lawan Tuhan? Ramai manusia sedar tak? Ha? Tak sedar? Sedar. Ada dalil tak? Ada dalil tak manusia sedar dia sedang lawan Tuhan dia? Dalilnya ayat ni. Sebab tu tak boleh jawab sebab belum belajar. Wa innahu, dan sesungguhnya dia ala zalik, atas demikian itu, lam pasti, syahid menyaksikan. Ini tafsiran yang pertama. Jadi manusia ni manusia dengan penciptanya sangat kufur. Dan kufur tu manusia sangat menyaksikan. Maksudnya manusia sendiri tahu dan mengaku. Ini kalau kita balik ni. Hu ni balik pada siapa? Manusia. Dan manusia atas kekufuran kepada Tuhannya sangat sedar, sangat menyaksikan. Tapi kalau hu balik kepada Allah, siapa yang menyaksikan? Kalau balik pada Allah, sesungguhnya Allah menyaksikan kekufuran manusia. Dua-dua tafsiran betul. Betul tak Allah tahu hamba-hamba dia sedang kufur, sedang lawan dia? Betul kan? Okey. Yang manusia pula menyaksikan dia lawan Tuhan. Betul tak? Ada dalil? Ada dalil tak? Kalau tak ada daripada Quran pun dalil akal. Dia kalau orang Mekah, orang musyrikin Mekah kan, kalau tanya mereka, siapa cipta langit? Dia jawab apa? Allah. Siapa yang menurunkan hujan? Dia jawab apa? Siapa yang bagi rezeki pada mereka? Dia jawab apa? Tapi dia sembah siapa? Berhala. Jadi dia sedar tak? Dia sedang melawan Tuhannya. Sedar. Kalau dia kata yang mencipta langit Allah, sepatut dia sembah siapa? Itu maksud. Manusia sedar bahawa dia sedang lawan Tuhan. Macam kita lah. Kita kalau kita buat dosa kan, kita sedar tak masa tu kita sedang lawan Tuhan? Sedar tak? Sedar. Kenapa Allah nak, apa yang Allah nak beritahu ni? Manusia sedar dia sedang engkar pada Tuhan. Apa yang Allah nak beritahu? Tak juga. Dia beza tak orang lawan bos dia dalam keadaan dia tak sedar dengan lawan dalam keadaan sedar? Beza tak? Yang mana paling dalam keadaan sedar? Jadi Allah nak begitu manusia ni, kalau dia tak sedar, okeylah juga. Ini dia tahu pun dia lawan Tuhan pencipta. Nampak sangat bodoh. Bodoh tak lawan Tuhan? Kita kalau ada polis kat depan, kita lawan polis yang ada pistol. Bodoh tak? Kita kata apalah lawan polis, serah diri je lah. Betul tak? Yang cakap tu tak solat lagi. Dia lawan siapa? Tapi dia tak rasa dia sebenar lagi teruk pada kawan yang lawan polis tu. Bila engkau perintah Allah, sebenar lawan pencipta. Okey? Ada kaitan dengan hadis tu tak? La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Ada? Ayat ni. Nabi kata tidak akan berzina seseorang itu ketika dia berzina, dia adalah orang beriman. Tak ada. Maknanya bila dia berzina, iman dah? Tak ada. Lepas tu ulama kata, siapa yang buat maksiat, masa tu, dia tak kenal Tuhan. Dia kalau kenal Tuhan, dia tak akan buat. Tapi tak ada sampai dia kharij minal millah. Tak. Dia bila tak beriman, dia turun bawah sikit, iaitu Muslim. Macam kita kan, polis kat depan. Tapi dia tak pakai uniform. Kita pun lawan maki dia. Okey kan? Sebab apa? Sebab kita tak kenal. Okey kan? Okey lah. Tengok-tengok.
Mari sini, saya polis. Baru pucat. Tapi tak apalah kita sebab tak kenal. Ini pakai uniform polis pun kita lawan. Bodoh tak? Bodoh lah. Kat balai polis betul kan? Bodoh. Ada seorang kan dia pukul polis dalam balai polis. Tu lagi-lagi bodoh lah. Okey, wa innahu. Okey, tengok subhanallah, Quran ni adalah syifa. Quran nak merawat penyakit kan. Dan sebelum Allah beritahu rawatan, Allah beritahu penyakit. Bila Allah beritahu penyakit, Allah beritahu ubat. Cuma masalahnya, penyakit ni, lawan Tuhan ni, bahaya tak? Bahaya tak? Mana lebih bahaya dengan COVID-19? Mana lebih bahaya? Lawan Tuhan. Lawan Tuhan kan? Okey. Banyak tak peringatan bahayanya lawan Tuhan dalam Al-Quran? Tapi ramai tak orang tak kisah dan tak faham pun? Tapi banyak tak peringatan tentang bahaya COVID-19? Dan ramai tak semua orang faham dan semua orang ambil langkah pencegahan? Jadi sebenarnya mana lebih bahaya? Lawan Tuhan ke COVID-19? Basuh tangan, semua basuh. Padahal sebelum ni 3 hari tak basuh. Patut Allah kata apa? Jangan bersalah dengan mahram. Dia bersalah. Tiba-tiba ada kata coronavirus, jangan bersalah. Okey. Jenis apa tu? Siapa dia buat peraturan bila pergi kenduri kan? Cara pergi kenduri khas musim jangan bersalah, buat macam ni. Sebelum ni kita dah cakap, kalau lelaki dengan perempuan sebagai tanda hormat tak boleh bersalam. Kita dah bagi contoh orang Siam. Orang Siam dia tak bersalam, tapi dia tak dengar, dia buat pekak aja. Tiba-tiba kata sekarang bahaya corona. Okey. Jauh pula langkah. Ada satu video, tengok tak? Dia solat Jumaat, sini seorang, sana seorang, sana seorang. Tengok video. Ijtihad Malikiyah. Ya. Hatta la yatrukul salat Jumaat. Sini seorang, sana seorang. Satu meter. Imam dekat depan begitu Tapi okey juga, dia pergi juga kan? Tapi dia sebelum ada coronavirus, langsung dia tak pergi, okey pula. Bukan 1 meter tu. lebih dari 1 meter tu. Itulah manusia. Manusia cukup takut benda yang membahayakan diri dia. Apa punca? Apa punca Ahmad? Sebab itulah semua peringatan tentang coronavirus semua orang faham tak? Dan diterjemah dalam semua bahasa. Daripada sebesar-besar arahan kepada sekecil. Semua faham. Budak kecil pun faham. Tapi penyakit paling bahaya, lakanut. Arahan dalam Quran macam-macam ada terjemahan. Macam-macam ustaz bagi huraian. Tapi ramai yang tak faham ataupun tak peduli je. Kan? Allah kata apa? Dalam Quran. Allah kata tutuplah aurat. Dia buat pekak je. Doktor kata tutuplah mulut. Bahaya coronavirus. Tutup. Walaupun susah nak bernyawa. Itulah manusia. Okey, wa innahu, punca apa ni? Ni tengok Allah nak begitu. Penyakit apa? Kena pasti penyakit. Kanun, bukan corona. Nak bunyi sama. Kanun 19. Tak, kanut 20. Okey, apa punca? Apa punca? Hubul khair. Ini punca dia. Ini rawatan dia. Ambil perhatian. Tak perlu pakai mask. Dan sesungguhnya dia lihubbi pasti hubbi apa? Cinta al-khair. Al-khair maksudnya harta. Khair harta. La syadid pasti bersangatan.
Faham? Inilah penyakit ni. Kenapa dia sangat engkar pada Tuhan dia? Sebab dia terlalu cintakan. Betul kan? Macam mana tu? Bila cinta harta, dia lawan Tuhan. Macam mana tu? Boleh bagi contoh tak? Allah kata jangan makan riba, dia makan riba. Orang. Okey. Itu bukan kita. Kita tak makan riba kan? Ini orang yang Boleh tak bagi contoh yang berlaku pada kita? Sebab kita biasa bagi contoh orang je. Kita macam okey je, clear. lewatkan solat sebab nak siapkan kerja. Ya. Bila kita cintakan apa? Kerja, cintakan pangkat, kita melewatkan solat. Akhirnya kita kanut. Kadang-kadang kita cintakan harta, kita cari harta sampai tak ada masa nak pergi rumah Allah. Kanut. Kadang-kadang rasa tak cukup duit, tamak lagi kan. Akhirnya kerja sampai malam. Penat letih, tertidur tak solat. Bila dia mula cari rumah Allah? Bila dia mula tadabbur Al-Quran? Bila dia sakit, Bila khair, harta dah tak ada, dah tak dapat dah. Ataupun dapat harta pun dia tak rasa nikmat. Masa tu baru dia cari Tuhan. Okey, boleh ke? Jadi penyakit paling bahaya sekarang apa dia? Kanut. Pencegahannya? Masuk rumah basuh tangan. Kemudian? Solat 2 rakaat. Lepas tu gosok gigi, baca Quran. Lepas baca Quran, tadabbur. Lepas tadabbur, amalkan. InsyaAllah hilang penyakit kanut 20. Tahun 20 kan? atas sikit daripada 19. Okey. Allah sebut dalam satu surah, manusia bila cinta harta, cinta yang bersangatan. Surah apa tu? Surah ayat pendek je. Tak, ada satu lagi. Yuhibbul mala hubban Menjamak. ya kan? Innahu yuhibbul mala hubban jamma kan? Ada ke? Surah Al-Fajr. Ada siapa hafal? Zaid tak hafal? Cuba tengok, ada tak? Ha? No yuhibbu. Innahu yuhibbu. Tak cari hubban jamma. Wa tuhibbuna. Wa tuhibbuna. Allah kata apa? Perangai manusia. Wa tuhibbu iaitu ia cinta. Al-mal harta, hubban jamma. Cinta yang lebih-lebih. Jamma ni makna kathir. Sama dengan syadid. Sama. Jadi boleh tak kita cintakan harta? Boleh tak cintakan rumah, cintakan kereta, cintakan telefon? Boleh ke tak? Cinta tak motor? Jamman ke syadidah? Oh. Jadi soal je dalam Islam, boleh tak? Boleh? Boleh? Telefon boleh cinta? Yang Allah larang ni apa? Lebih-lebih. Kalau tak cinta langsung, dia ada masalah. Saya tak cinta telefon. Bagi kat saya. Jadi yang dilarang apa dia? Cinta harta sampai membawa kepada kanut. Solat lambat kan? Tak ada masa nak pergi rumah Allah, tak ada masa nak baca Quran, tak ada masa nak berzikir. Itu yang tak boleh. Kemudian Allah ingatkan, afala
Afala. Apakah tidak ya'lamu, dia mengetahui. Dia ni siapa? Manusia mana ni? Sekarang Allah dah bagi tu penyakit. Penyakit apa dah? Kanut. Punca? Tengok penyakit nama dia kanut. Punca hubbul khair ataupun hubbul mal. Rawatannya apa? Rawatannya ni. Tidakkah manusia tahu apabila bu'sirah dibongkarkan. Apabila dibongkarkan. Ma fil kubur. Ma apa dia? Apa yang fil kubur, dalam kubur-kubur ni sebenarnya bahasa Arab ke bahasa Melayu? Arab. Bahasa Al-Quran. Fi al-kubur, ini jamak. Kalau satu, al-qabru, dalam kubur-kubur. Okey, apa yang dibongkar ni? Bila ditiup sangkakala, dibongkar apa yang dalam kubur. Apa dia? Apa dia tu? Adakah manusia sahaja ataupun jin termasuk tak? Tapi dalam masyarakat dia ada satu ma, ada satu man. Apa beza dua ni? Man untuk manusia je. Man untuk manusia. Bila nak tanya siapa awak? Ma anta ataupun man anta? Jadi man untuk orang berakal. Kalau ma yang tak berakal. Okey. Dalam ayat ni dibongkarkan ma ke man. Jadi orang ke apa ni? Kenapa ma? Tapi manusia bila dibangkitkan, dia berakal tak? Masa dibangkit daripada kubur, berakal ke tak? Semua tak ada pengalaman ni. Tak. Kalau kita ingat tadabbur surah lepas, kita dapat jawab. Tadabbur surah lepas. Allah kata apa? Bila manusia keluar daripada kubur seperti apa? Kelkatu. Satu lagi? Kelkatu dengan belalang berakal tak? Jadi ulama kata pertama Allah guna ma sebab dia sebenarnya yang dalam tanah tu yang tak berakal dengan yang berakal, yang paling banyak yang tak berakal. Maka Allah guna ma. Jadi yang dibangkit itu bukan manusia saja, semua sekali. Haiwan kan, ulat, semut, semua dibangkitkan. Yang kedua, Allah guna ma sebab manusia yang berakal pun bila dibangkit daripada kubur macam tak berakal. Gila, bukan gila lah, mabuk, pening, tak tahu hala tuju. Macam orang tak berakal. Okey? Tapi dia berakal tak? Tapi dia berakal. Dia berakal macam tak berakal. Macam tak berakal. Macam hari kiamat Allah kata apa? Manusia seperti sukara, mabuk. Wa ma hum bisukara, sebenarnya tak mabuk pun. Tapi suasana menjadikan mereka macam orang mabuk. Bila macam mabuk tak berakal lah. Macam hadis Aisyah. Aisyah tanya Nabi. Yang mana? Nabi cerita pasal dia bangkit semua orang tanpa pakaian. Aisyah tanya. Aisyah tanya apa? Tanya tak malu. Tak malu ke? Masa-masa tengok yang kawan lain kan? Nabi jawab apa? Kita dah tak ada. Ada satu yang lebih Bukan besar tak ada malu. Bukan tak ada malu. Sesuatu lagi besar. Tak, sekarang dalam kepala orang yang bogel tu apa dia? Dah tak ada. Rasa takut menunggu keputusan. Syurga neraka. Keputusan yang menakutkan tak sempat tengok dah. Semua dalam kepala masing-masing. Macam orang tengah nak dihukum gantung kan? Tali kat leher. Sempat lagi tak tengok video? Ada YouTube kan? Okey? Jadi ini rawatan dia. Rawatan penyakit apa? Kanut. Apa rawatan dia? Apa rawatan dia?
ingatlah ingatlah bila berlaku kiamat, iaitu manusia akan dibangkitkan. Lepas manusia dibangkitkan, apa pula? Wahussila dan ditunjukkan, dikeluarkan. hussila ni dah jadi bahasa Melayu, hasil, dihasilkan. Dihasilkan, ditunjukkan. Ni yang menakutkan. Ditunjukkan apa? Apa yang fi sudur, dalam sudur, dada. Jamak, dada-dada. Ada tak ayat lain? As-sudur. Surah lain, ayat lain. Surah apa? Tak payahlah surah lain. Allazi yuwaswisu fi surah. 3 kul hafal kan? Itu dalam surah apa tu? Mana tak perasan lah. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Tengok, subhanallah. Rawatan dia apa dah? Iaitu Allah bagi amaran. Bila berlaku kiamat, manusia duduk dalam tanah, tersembunyi tak? Jadi proses pertama, step pertama apa? Allah bongkarkan jasad-jasad. Keluar. Sebelum ni semua duduk dalam tanah. Yang dimakan ikan paus ke, yang mati terbakar hangus ke, yang lemah di laut, semua keluar. Berapa banyak tu? Penuh satu bumi kan. Kemudian yang kedua, pembongkaran yang kedua apa dia? Tadi bongkar jasad yang duduk dalam bumi. Yang kedua, bongkar apa yang dalam dada. Yang mana lebih menakutkan? Oh. Dibongkarkan pula yang kedua, apa dalam hati kamu. Ada orang salat tak ikhlas, Allah bongkarkan. Salat kamu sia-sia. Ada orang sedekah tapi tak ikhlas, sedekah kamu sia-sia. Kan? Ada orang pergi haji, pergi umrah, tengok-tengok tak ada pahala apa pun. Sebab apa? Cerita pada orang, masuk Facebook. Okey. Lepas tu pahala datang kelas pula, tengok tak ada juga. Sebab apa? Tak tahu kan? Yang tu Allah nak bongkar. Yang Allah nak bongkar yang kita tak tahu. Orang tak tahu kita, kita pun tak tahu orang. Yang tu Allah nak bongkar. Yang datang kelas, kita tahu. Yang orang solat, kita tahu. Yang orang pergi umrah, kita tahu. Yang tu Allah tak nak bongkar. Sebab semua orang tahu. Jadi amaran apa ni? Allah nak bagi amaran apa ni? Bila nak buat apa-apa, betulkan yang dalam hati tu. Kadang-kadang orang fokus dia lebih kepada luaran. Pilih pakaian kan. Nak pergi masjid ke, nak pergi umrah. Dengan bagnya besar 2 beg kan. Tapi hati tak ikhlas. Jadi betulkan ma fi sudur sebelum ma fi apa dah? Ma fi al-ajsad. Nabi kata apa? Inna Allah la yansuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah tak pandai pada gambaran luaran kamu dan pada amalan kamu yang zahir. Tapi Allah pandai pada qulubikum. Amalan nampak cantik, khusyuk je. Saya contoh. Kadang-kadang orang pergi masjid kan. Pergi masjid. Dua hari lepas berlaku depan saya. Dia selalu duduk saf pertama. Datang awal. Dan cara dia solat tu macam ahli syurga dah. Khusyuk, slow. Mata pun pejam. Tak pandang kanan, tak pandang kiri. Tapi bila dia saf pertama, dia duduk solat sunat. Bila orang qamat, dia tak akan bergerak. Saf rapat ke, tak rapat ke, kanan ke kiri, dia tak akan bergerak. Pejam je. Lepas tu bila ada sekali saya kata rapat, dia buat tak tahu je. Baru ni minggu lepas, saya duduk belakang dia, kawan sebelah bagi tahu dia rapatkan saf. Dia buat tak tahu. Kawan tu tegur lagi. Dia tengok kawan tu. Allah akan bongkarkan. Apa tujuan kamu pergi masjid? Apa tujuan duduk saf pertama? Bila ditegur pada kebaikan, kamu marah. Apa tujuan? Allah akan bongkar. Makna ada apa tu? Ada ego, sombong. Sombong. Ada satu kisah Ustaz nak kongsi kalau boleh. Boleh. Kawan saya pergi masjid. Dia pergi masjid, dia salat sunat dan dia duduk satu tempat tu lah.
Kerana datang seorang AJK masjid. Dia datang, dia kata, kamu buat apa duduk sini? Dia kata, saya nak duduk sini lah. Dia kata, tepi ni, kata, di tempat aku. Dia kata, tempat aku solat. AJK masjid. Ini dia panggil apa? Dia bodoh? Bodoh sombong. Inilah kafur, penyakit kafur. Lawan Tuhan. Orang beriman, semakin dia beriman, apa kesan dia? Semakin dia beriman kepada Allah, semakin rendah diri. Semakin tak nampak kesombongannya. Bila sombong je, sah. Sebab sifat sombong ni sebenarnya sifat siapa? Syaitan. Dan Nabi kata siapa ada sifat sombong, walaupun sebesar zarah je, haram masuk syurga. Nabi tak kata dia masuk syurga lambat. Tak akan masuk syurga. Berapa besar? Macam tadi lah. Bila tegur je, tengok. Sombong. Semoga Allah jauhkan kita daripada sifat sombong dan kanut. Last sekali, inna rabbahum, pencipta mereka, bihim, dengan yauma izin, pada hari itu lah khabir. Pasti khabir pada tahu dengan teliti. Khabir Allah tahu dengan teliti. Yang zahir dan yang batin. Cuba buka surah Al-Kahfi. Ayat 49. Wa wudi'a kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Wajadu ma'amilu hadira. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Okey. Cuba kita tadabbur. Wa wudi'a. Cuba. Wa wudi'a dan diletakkan ataupun ditunjukkan. Alkitab. Ini kitab apa ni? Kitab Quran ke Taurat? Rekod amalan. Bila ni? Jadi setiap orang ada rekod amalan dia. Lalu bila ditunjukkan, Allah kata apa pada Nabi? Fatara, masa tu engkau akan melihat al-mujrimin. Orang-orang berdosa, bila ditunjuk kitab, apa rupa dia? Apa reaksi dia? Musyfiqin, takut. Takut apa ni? mimma fihi, apa yang ada dalam kitab. Mimma, dari apa yang dalam kitab. Jadi setiap orang yang buat dosa, tahu tak apa isi kitab rekod amalan dia? Tahu tak? Tahu. Tahu ke tak tahu? Ada yang dia tak tahu. Kalau tak tahu, kenapa takut? Dia tahu. Sekarang kita tahu tak yang kita buat dosa bulan lepas? Ingat lagi? Daripada pagi sampai malam. Yang masa universiti dulu? Masa sekolah menengah tak ingat.
Banyak benda kita, yang baik ke yang buruk, banyak kita lupa. Tapi bila di akhirat besok, Allah tunjuk satu persatu. Sebab tu, dia nampak kitab. Dia tahu dah apa yang terkandung dalam kitab. Jadi dia takut. Kemudian dia kata apa? Wa yaquluna. Mereka berkata, ya wailatana. Habislah kita. Dia kat dunia, ada tak orang sumpah diri sendiri? Celaka aku, ada? Tak ada kan? Yang ada? Celaka kau. Mampus. Tapi bila di akhirat, semua sumpah siapa? Celakalah aku. Kenapa? Apa yang celaka ni? Mali hazal kitab. Apa jenis buku ni? Apa jenis buku? Kenapa? La yughadiru. Tak tinggalkan. Kitab ni tidak meninggalkan saghirah. Walaupun kecil, sebesar zarrah. Semua ada dalam buku. Wala kabirah. Illa ahsaha. Melainkan semua. Apa makna ahsah? Tak, dalam masalah ahsah ni hitung dengan detail. Contohlah kita ihsaiyat, kajian, bancian. Katalah kita mengumpatkan pukul 5 29 minit dan berakhir pukul apa semalam? Pukul 6 5 minit. Kemudian berapa orang duduk kat situ? Duduk tempat mana? Bincang pasal apa? Rosmah ke, najib ke, semua ada. Detail. Kita sebut pasal apa? Pasal fizikal dia ke, pasal cincin dia ke, semua ada. Itu makna ahsaha. Sebab tu orang yang buat dosa ni terkejut, celaka. Apa jenis kitab ni? Kalau kita nak catat apa yang kita buat, kalau kita nak catat apa yang kita buat, ni bukan masa sekolah rendah, bukan masa sekolah menengah. Seminggu lepas, agak-agak perlukan berapa buku? Perlukan berapa buku? Masa universiti 4 tahun, sekolah menengah pula 5 tahun. Kita perlukan berapa rak buku? Tapi bagi Allah, berapa buku ada? Ni. Daripada mula kita balik sampai katalah mati umur 70. Semua detail. Agak-agak berapa buku? Ada dalil. Dia tengok sebenarnya semakin dekat kiamat, semakin Allah tunjuk kehebatan Allah di dunia. Dalam telefon ni ada berapa banyak data ni? Kalau saya buka kitab kan ada beribu-ribu kitab. Saya boleh buka dan boleh baca. Telefon kecil je. Ini baru kat dunia. Di akhirat besok, kemudian berapa banyak amalan setiap orang dan berapa ramai pula manusia ada dalam satu kitab. Okey? Jadi takutlah. Jangan pandang remeh kepada amalan kecil. Sebab semuanya dicatat. Okey, cukup lah. Jadi penyakit apa hari ni kita belajar? Kanut 20 ya. Kemudian punca penyakit Hubul khair. Cinta harta. Cinta harta. Rawatan dia? Ingat mati. Ingat mati, ingat kiamat. Ingat hidup selepas mati. Dan semua amalan Allah akan bongkar yang di mana? Di dalam dada. Yang dalam hati. Nafsahu. Orang paling cerdik Nabi kata apa? Orang yang sentiasa beramal untuk selepas mati. Okey, simptom kanut. Apa dia? Cinta dunia. Tak, simptom dia. Selalu pegang telefon. Nampak. Simptom dia. Kadang-kadang tengah baca Quran, bunyi telefon pun, dia tutup Quran, dia buka ni. Itu simptom tu. Okey, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.